يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. Dan tiadalah mereka, yakni kaum Yahudi, menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya. Ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Bertanyalah kepada kaum Yahudi yang ingkar itu, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Yang kamu jadikan dia lembaran-lembaran kertas sambil kamu perlihatkan kepada orang ramai sebahagian kecil daripadanya dan kamu sembunyikan kebanyakannya. Sedang kamu pula diajarkan dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya dan tidak diketahui oleh kamu sebelum itu dan tidak juga oleh datuk nenek kamu. Katakanlah kepada mereka, Allah jualah yang menurunkannya. Kemudian biarkanlah mereka leka bermain-main dalam kesesatan. Dan ini ialah kitab Al-Quran yang kami turunkan, yang mengandungi berkat banyak faedah-faedah dan manfaatnya. Lagi mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yakni Mekah, serta orang-orang yang tinggal di sekelilingnya, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Mereka beriman kepada Al-Quran dan mereka tetap mengerjakan dan memeliharakan sembahyangnya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah, atau orang yang berkata, telah diberi wahyi kepadaku, yakni wahyu, padahal tidak diberikan sesuatu wahyu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut, ketika hendak putus nyawa, sedang malaikat pula menghulurkan tangan mereka, memukul dan menyeksa orang itu sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarkanlah nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghina kamu sehina-hinanya. Disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar. Dan kamu pula menolak dengan sombong takbur akan ayat-ayat keterangannya. Dan demi sesungguhnya, kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian. Sebagaimana kami jadikan kamu pada mula. Dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Dan kami tidak melihat beserta kamu penolong-penolong.
yang kamu anggap dan sifatkan bahawa mereka ialah sekutu-sekutu Allah dalam kalangan kamu. Demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan antara kamu dengan mereka dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap dan sifatkan memberi faedah dan manfaat. Masih lagi dalam penafsiran suratul An'am, surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-7, pada ayat yang ke-91 sehingga ayat 94. Ayat-ayat yang kita baca ikan ini menegaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran wahyu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum ini dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta peranan yang dimainkan oleh Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, penjelasan, penerangan kepada manusia semuanya. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang pembohongan serta pendustaan kelompok musyrikin Mekah, kelompok ahli kitab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janji Allah akan hukuman yang bakal menanti mereka. Bermula dengan sakaratul maut. Waktu datang malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan sekeras-kerasnya sambil membentak mereka dan mengancam mereka kerana kesombongan mereka dahulu. Dan Allah juga menjelaskan tentang hakikat kejadian manusia yang akan pulang kepada Allah. Dan siapa yang akan membantu mereka kalau bukan amal soleh mereka. Pada hari terputus segala sebab dan segala usaha manusia, apatah lagi sekutu-sekutu yang disekutukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini intisari kandungan secara umum pada 4 ayat yang kita bacakan, bermula ayat 91 sehingga ayat 94. Bila Allah menyatakan wama qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak pernah memuliakan Allah dengan sebenar-benar kemuliaan. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala berkata, datang seorang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Yahudi ini ialah Malik bin Saif. Maka dia berbalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdebat dengan Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, anshuduka billadhi anzala at-taurata ala Musa. Hal tajidu fit taurati anna Allah yubghidul habra as-samin. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang kerasulan baginda, maka dinafikan oleh orang Yahudi ini yang bernama Malik bin Saif. Salah seorang pendeta Yahudi, ulama Yahudi. Maka dia datang untuk debat dengan Rasulullah untuk menafikan kerasulan. Lalu Rasulullah berkata, aku bersumpah dengan nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa. Dan aku ingin bertanya kepada kamu dengan jujur dan benar. Bukankah dalam Taurat ada disebut Allah membenci ulama yang gemuk? Al-Habrus Samin. Yani pendeta yang gemuk. Kebetulan Malik bin Sa'id ini memang dia orang gemuk. Dia datang lawan Rasulullah SAW. Maka dia bertambah marah. Lalu dia berkata, ma anzalallahu ala bashar min syai'. Tak pernah ada wahyu pun atas dunia ni. Tak pernah ada wahyu. Faqala lahu ashabuhu. Lalu kawan-kawan pendeta Yahudi berkata kepada Malik bin Saif ini, Yahudi ini, wahai hak celaka kamu, bukankah ada Taurat yang diturunkan pada Musa? Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini, wama qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak pernah memuliakan Allah. Maksudnya mereka tidak pernah mengiktiraf akan segala kitab yang diturunkan kepada mereka. Asalkan kalau berlawanan dengan hawa nafsu mereka, mereka akan tolak. Sebab itu si Yahudi tadi, bila Rasulullah berkata, bukankah dalam Taurat ada disebut bahawa pendeta yang gemuk dibenci oleh Allah? Merujuk kepada pendeta yang makan harta orang lain dengan tidak sebenar. Maka orang ni memang ada dalam Taurat. Akhirnya dia kata, tak pernah ada wahyu pun atas dunia ni. Wahyu pun tak ada. Dia menafikan, even Taurat. Lalu kawan-kawan dia di kalangan Yahudi berkata, bukankah kita ada Taurat yang diturunkan? Maka Allah turunkan ayat ini. Bahawa mereka tidak pernah memuliakan Allah. Dalam riwayat yang lain,
Datang orang Yahudi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu berkata, "Ya Muhammad, anzalallahu alaika kitaban?" Apakah Allah menurunkan kepada kamu kitab wahyu? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam, ya." Lalu mereka berkata, "Wallahi, demi Allah, ma anzalallahu minas sama'i kitaban." Tidak pernah pun apa yang kami tahu bahawa Rasul itu punya kitab. Tak pernah kami tahu. Mereka mendustakan Taurat yang pernah diturunkan dan Injil yang pernah diturunkan. Semata-mata mereka nak kalahkan Rasul dalam perdebatan. Kalau mereka even tidak membenarkan apa yang berlaku dalam agama mereka sendiri, maka Allah Ta'ala turunkan ayat. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, man anzal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Habis siapa yang turunkan kitab Taurat yang dijadikan sebagai panduan dan cahaya pada manusia, kepada Musa? Kalau kamu kata Allah tak pernah turunkan kitab, habis yang turunkan Taurat tu siapa? Kalau bukan Allah. Kata Sa'id bin Jubair, orang yang berkata ma anzalallahu ala bashar, Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepada manusia, iaitu salah seorang daripada pendeta Yahudi. Setengah ulama seperti Imam As-Sudi menyatakan namanya ialah Finhas. Tapi kebanyakan ulama menyatakan pendeta Yahudi ini bernama Malik bin Saif. Semua mereka kata ini kerana dengki pada Nabi SAW. Dan juga kerana kebencian mereka. Dengki dan kebencian. Sehingga benda yang terang lagi bersuluh akan Nabi dan Rasul diberikan kitab panduan wahyu, lalu mereka kata tak pernah ada wahyu. Tak pernah, untuk menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik, kenapa selepas kita cerita kisah Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang mentauhidkan Allah, lalu datang cerita tentang Yahudi? Bila Rasulullah SAW berhadapan dengan musyrikin Mekah, mereka ni penyembah berhala. Maka Rasulullah mengingatkan orang-orang musyrikin Mekah bahawa kamu asal daripada Ibrahim. Ibrahim dan segala anak cucunya para Nabi SAW ialah berpegang kepada Islam, ajaran Tauhid. Dan ini untuk menguatkan apa yang kita sebut sebelum ini. Islam ini bukan dibawa oleh Nabi SAW. Islam ini ialah agama Allah yang diturunkan semenjak zaman Nabi-Nabi yang pertama berada atas muka bumi ini. Baginda SAW menyempurnakan Islam, syariat. Kerana asas Islam itu ialah Tauhid kepada Allah. Yang Nabi Musa mengatakan, wa ana awwalul muslimin, aku yang pertama Islam. Nabi Ibrahim bila Allah berfirman, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, Islamlah kamu. Lalu Ibrahim berkata, aku Islam kepada Tuhan sekalian alam. Islam, ia bukan sebagaimana didakwa kononnya Hindu lebih dahulu daripada Islam. Buddha lebih dahulu pada Islam. Hindu tertua di dunia. Buddha tertua di dunia. Bukan Islam tertua di dunia. Ia agama fitrah semenjak Allah turunkan Adam. Sehingga berlangsung kerasulan dan kenabian berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Dan dipanjangkan lagi oleh para pewaris baginda SAW sehinggalah hari kiamat. Hari di mana munculnya Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Maka selepas kematian Nabi Isa barulah berakhir Islam. Yang ada cuma tinggal penyelewengan dan agama berhala, dan ketika itulah berlakunya kiamat. Baik, benda ni kita kena jelas secara ilmu teologi, yakni ilmu tauhid, sejarah agama. Bukan kita sebut agama Islam baru datang 1400 tahun dulu. Lalu para sarjana atau orang-orang kafir mendakwa Islam ni agama baru. Akhirnya mereka berkata Islam ini diambil daripada sedikit Buddha, sedikit Hindu, sekian-sekian. Dakwaan mereka. Kerana kesilapan mereka memahami sejarah dan memahami maksud Islam, ketundukan itu. Islam bermula Adam. Adam tidak beragama lain melainkan Islam. Demikian juga anak-anak zuriat keturunannya, sehingga berlaku penyelewengan. Lalu Allah utuskan Nabi Nuh, lalu kembali kepada Islam dan fitrah. Demikian agama dipelihara sehingga berlaku pula penyelewengan pada zaman Nabi-Nabi yang lain pula. Sehingga Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan mereka. Walaupun Nabi Ibrahim bersendirian dan berseorangan untuk mengingatkan mereka akan fitrah kejadian mereka dan fitrah keimanan mereka kepada Allah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah untuk beritahu orang musyrik Mekah, kamu ni asal daripada keturunan Ibrahim, bukan Ismail, yang beragama tauhid. Kemudian Allah bawa pula kisah Yahudi sebab orang-orang musyrik Mekah bila nak lawan dengan Rasulullah, mereka ketandusan hujah
mereka refer pada Yahudi. Mereka refer dengan ahli kitab untuk menanya pandangan atau mencari alasan-alasan untuk menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah membongkarkan rujukan yang kamu cuba rujuk itu sendiri pembohong. Yang kamu rujuk, wahai musyrik Mekah, ialah golongan yang pernah diberikan kitab Taurat lalu diselewengkan, disembunyikan. Yang pernah diberikan wahyu lalu tidak pernah menghargainya. Mereka Yahudi yang kamu anggap lebih beragama itu tidak pernah langsung memuliakan Allah. Sebab itu Allah sebut, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak pernah memuliakan Allah. Dengan pindaan kitab, dengan tohmahan fitnah kepada para nabi yang telah diutuskan. Ini watak Yahudi dan watak ahli kitab. Tidak pernah mereka membesarkan agama Allah dengan sebenar. Kalau tidak masukkan kitab-kitab yang diturunkan, diselewengkan dengan cepat. Mengikut hawa nafsu mereka dan mengikut habuan dunia yang mereka inginkan dan mengikut hawa nafsu pada pemerintah zaman mereka. Dan seterusnya. Maka rujukan yang kamu rujuk, wahai musyrik Mekah, itu ialah rujukan yang datang daripada orang yang tak pernah kenal Tuhan sebenarnya. Tengok dengan sebab marah pada Nabi SAW tu kata tak pernah, Taurat pun tak pernah turun dari langit. Dengan mudah. Sehingga dibantah keras oleh rakan-rakan Yahudi mereka. Demikian watak golongan yang kamu ambil rujukan. Macam kita nak debat dengan seorang lah, kita tanya awak ni ambil ilmu daripada mana? Maka dia beritahu ambil daripada sini. Yang awak ambil ilmu tu pun sesat. Hujah tu hujah sesat. Jadi secara automatik runtuh hujah mereka. Kalau orang tulis tesis master ke PhD, rujukan dia internet misalnya. Bukan daripada rujukan muktabar, bukan marji' mu'tabar, bukan reference yang boleh dipercayai. Dia ambil Wikipedia contohnya. Maka ini ghair muwaffaq, tak boleh dipercayai. Cannot be trusted, tak boleh dipercayai, tak boleh nak pegang. Dek kerana itu, hujah itu pun jadi hancur macam tu. Maka Allah kata ini Yahudi yang memang tidak pernah memuliakan Allah. Dan sejarahnya panjang yang telah kita ceritakan surah Al-Baqarah. Mempermainkan Nabi-Nabi mereka, bukan menisbahkan perkataan yang tidak ada kepada Tuhan, dan mereka reka hukum dan banyak lagi. Qul man anzal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Kalau kamu kata tidak pernah ada Nabi yang mendapat kitab, maka bagaimana kisah Taurat yang kami turunkan kepada Musa? Yang menjadi cahaya dan petunjuk kepada semua manusia. Taj'alunahu, kamu telah menjadikan kitab Taurat yang mulia itu qaratis, kertas-kertas yang dicatat. Ya, Musa AS menerima Taurat pada loh, pada satu papan batu ditulis. Kemudian mereka memindahkan pada tulisan kertas-kertas mereka. Namun dalam perpindahan penulisan tersebut, mereka sembunyikan sebahagian, mereka jelaskan sebahagian. Maka inilah maksud mereka tidak pernah memuliakan Allah. Kerana seorang yang memuliakan Allah, maka mereka akan menjelaskan semua yang diturunkan. Tapi ambil sekerat, ambil sepotong, ambil apa yang mereka suka, buang apa yang mereka tak suka. Lalu kata Allah, taj'alunahu wa Yahudi, kamu menjadikan kitab Taurat itu pada kertas-kertas. Tubdunaha, kamu jelaskan sebahagian, wa tukhfuna katsira, yang kamu sembunyi banyak. Yang kamu cerita apa yang Allah turunkan sikit je. Kemuliaan kamu, kehebatan kamu. Tapi yang melaknat kamu, yang menegur kesalahan kejahatan kamu, itu kamu sembunyikan. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Sedangkan kamu sebelum ini diajar dengan ilmu yang tak pernah diajar kepada moyang-moyang kamu. Kebenaran. Qulillah, katakan Allah. Allah lah yang menurunkan Taurat. Allah lah yang mengajar ilmu yang kamu tidak tahu. Thumma zaruhum fi qawdihim yal'abun. Wahai Muhammad, kalau begitu perangai dan watak mereka, biarkan mereka bermain-main dengan agama mereka. Ya, kerana Yahudi, bila mereka menafikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, dan mereka menjadi rujukan utama musyrik Mekah. Dan bila mereka nak berlawan dengan Rasulullah dan memberi maklumat-maklumat palsu kepada musyrik Mekah, kata Allah, mereka ni bermain dengan agama. Bermain, mengikut nafsu. Biarkan mereka bermain. Kerana akan datang hukuman Allah. Maksudnya jangan ikut rentak mereka bermain dengan wahyu Allah. Kamu jelaskan, kamu nyatakan apa sahaja yang Allah turunkan. Tak pernah nak berbalah dengan mereka, jelaskan.
Wa hadha kitabun illa al-Quran, kata Allah. Sekarang Taurat yang diamanahkan mereka telah mungkiri. Jadi oleh kerana watak mereka mempermainkan agama wahai Muhammad, orang-orang Yahudi ini yang menjadi rujukan musyrik Mekah. Inilah wahyu, yakni Al-Quran, anzalnahu mubarakun, kami turunkan dengan penuh keberkatan. Perkataan keberkatan kerana sifatnya menjadi petunjuk dan hidayah, kerana sifatnya yang mendisiplinkan manusia, memberi panduan kepada manusia akan bagaimana kehidupan mereka yang perlu dijalani, bagaimana kehidupan mereka ini perlu diikut peraturannya, iaitu Al-Quran yang menunjukkan pada jalan yang benar, yang menunjukkan kepada tauhid, yang menunjukkan kepada segala kemuliaan, yang menjanjikan syurga kepada orang yang mentaati Allah dan juga keampunan, serta memberi amaran akan neraka dan azab Allah kepada yang menderhaka Allah, dan juga yang menafikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, kitab inilah yang membenarkan Taurat, Injil dan suhuf yang diturunkan sebelum ini. Kalau tidak kerana Al-Quran ini, nescaya tidak diketahui kitab-kitab lain yang pernah diturunkan. Sebab Yahudi dia tak nak promo Taurat ini pada orang lain, sebab dia anggap itu eksklusif untuk dia. Apatah lagi perkara-perkara yang berkait dengan hukum hakam yang tidak menyebelahi dia. Maka Al-Quran ini yang membuka segala apa yang mereka sembunyikan. Baik Taurat, baik Injil, baik Zabur, baik suhuf. Sebab itu kata Allah, Musaddiq, membenarkan alladhi baina yadayhi, apa sahaja yang berada pada tangannya, yakni apa yang mendahuluinya daripada kitab Taurat, Injil dan Zaburnya, walitunzira ummal qura, dan dengan Al-Quran ini engkau beri peringatan wahai Muhammad kepada penduduk Mekah. Ummal qura, nama lain bagi Mekah. Kata Mekah ni ada banyak nama, dia ada nama Mekah, ada nama Bakar, ada nama Haram, atau juga dinamakan sebagai kita katakan nama Ummul Qura, dinamakan juga sebagai Ma'ad. Ada banyak nama bagi kota Mekah. Al-Musharrafah, Al-Mukarramah ini. Antara nama lain bagi Mekah yang disebut oleh Allah dalam Quran ialah Ummul Qura atau Ummul Qura. Kata Allah Ta'ala, Al-Quran ini bukan sekadar menceritakan kitab-kitab terdahulu yang dinafikan oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Kristian dengan tokok tambah dan pengubahannya, bahkan ia menjadi peringatan, amaran kepada penduduk Mekah, wa man haulaha, dan orang yang berada sekitarnya. Ini seluruh kabilah-kabilah. Ini permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya apa hikmah baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah di Mekah, dan Nabi mengambil masa yang panjang selama 13 tahun. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah dan lain-lain. Kerana Mekah itu pusat berhala. Kerana Mekah itu ialah pusat kepimpinan. Kerana Mekah itulah pusat orang-orang kaya. Kerana Mekah itulah pusat keturunan paling mulia Quraisy. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menyelesaikan settle benda ni, maka mudah bagi Rasulullah untuk tempat-tempat lain. Sebab itu kita lihat bila Mekah tunduk pada kekuatan kemuliaan umat Islam, maka seluruh kabilah lain tidak terus aku dan menerima Islam dengan mudah. Sebab dia punya siyadah, dia punya ketuanan Arab di situ. Ketuanan Arab. Dia setiap bangsa dia ada ketuanan dia. Orang Melayu ada ketuanan Melayu dia. Ni Arab ada ketuanan Arabnya. Islam tidak menafikan ketuanan selagi mana ia berada pada sempadan dia. Kalau memang Allah jadikan setiap bangsa tu, dia ada yang kuat. Bila Allah jadikan setiap negara ada bangsa-bangsa tertentu. Dan ada bangsa yang lebih kuat daripada bangsa yang lain. Secara kehormatan, kemuliaan, nasab dan sebagainya. Dan ia mempengaruhi bangsa lain. Dia mempengaruhi bangsa lain. Sebab itu bila baginda SAW diutuskan di Mekah, antara hikmah-hikmah tersebut. Dan kerana bahasa yang tinggi di dalam masyarakat Arab. Dan kerana kepelbagaian bahasa itu berada di Mekah. Kerana sesuai dia sebagai tempat perdagangan. Maka segala logat lahjah itu berada di situ. Selain daripada keaslian bahasa yang menjadi pertandingan para penyair yang digantung dalam Kaabah, siap syair yang dimenangi ataupun siapa yang menang syair. Maka ini punca Nabi mengambil masa 13 tahun. Dan kerana Al-Quran diturunkan dengan mukjizat bahasa. Ini di Mekah terkumpul bularak.
pakar-pakar bahasa di Mekah. Bukan di Madinah tak ada, ada. Madinah ada Hasan bin Sabit, Madinah ada beberapa penyair yang terkenal. Tetapi Mekah pusat dia. Pusat segala ahli bahasa. Maka ia seolah Mekah ini indikator kepada dakwah. Berjaya di sini, maka dengan tempat lain mudah. Sebab setiap benda tu tuan-tuan kita ada indikator sesuatu untuk kita mengukur atau mengagak kejayaan. Lepas yang ni, okay, selesai semua. Macam juga bila Rasulullah kata, kalau azab kubur lepas, yang lain senang. Kalau tak lepas di situ, susah. Kenapa disebut azab kubur? Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang selamat daripada kubur ini, maka selepas itu mudah. Kerana kubur ini masih lagi ada hubungan dengan orang yang hidup. Maka orang hidup supaya mengambil lagi kesempatan, mereka masih hidup bagi melunasi kesilapan ahli ataupun ahli kubur ini. Sama ada hutang dia, sama ada menghalalkan dosanya, sama ada buat kebaikan padanya. Kerana ada sebahagian manusia lagi yang masih boleh beramal, yang mungkin menyalurkan amalan tadi pada orang yang dah mati. Melalui doanya, istighfarnya, melalui jariah-jariahnya. Sebab itu kubur jadi indikator. Kalau di sini dia selamat, selepas itu menjadi mudah. Supaya orang hidup ini merasa tanggungjawab. Bukan sekadar kita lihat orang-orang yang kita sayangi, kalangan ibu ayah kita, adik-beradik kita, dah mati. Ada benda yang kita masih boleh buat. Antaranya mendoakan keampunan. Sebab kalau kita sama-sama mati nanti akhirat, tak boleh buat apa-apa. Masing-masing tak ada orang boleh tolong sesiapa. Sehinggalah Allah beri keizinan untuk beri syafaat. Masing-masing mula-mula tunduk dan berkata, diriku, termasuk para Nabi alaihissalatu wassalam. Selepas Allah izinkan syafaat, baru boleh beri syafaat. Ia berbeza dengan keadaan orang berada dalam kubur sekarang, yang hidup ini boleh beri syafaat. Dan saya katakan kalau yang mati tadi ada masalah hutang dan sebagainya, kita hidup boleh tolong bayarkan dia. Waimah hutang puasa ke, ataupun hutang-hutang material. Atau yang mati dahulu ini, mungkin kita katakan banyak dosa dan sebagainya, kita boleh mohon ampun untuk dia sekarang. Dia menyebut Allah maghfirlahu. Maka sebab itu kubur jadi indikator. Sama juga Mekah menjadi indikator dakwah Rasulullah. Sebab itu bila ranap sahaja berhala di Mekah, maka tempat lain dengan mudah. Habis. Sehingga sebenarnya tanah Arab tidak ada lagi berhala. Bahkan tidak ada agama lain melainkan Islam. Sehingga Rasulullah menyatakan, la yajtami' dinani fi jaziratul Arab. Tidak sekali-kali akan berhimpun dua agama di sebenarnya tanah Arab selepas hari ini. Tak ada. Sampai hari ini kita tak nampak sebenarnya tanah Arab itu ada agama lain. Tak ada. Yang ada cuma Islam sahaja. Kemudian kembali kepada apa yang disebut oleh Allah. Walladzina yu'minuna bil akhirah. Dan ada pun orang yang beriman dengan hari akhirat. Yu'minuna bih. Tanpa ragu-ragu berpegang teguh dengan Al-Quran. Wahum ala salatihim yuhafizun. Dalam keadaan mereka benar-benar menjaga solat. Baik, Allah menyebut kesempurnaan iman seseorang hubung kaitnya dengan dua perkara. Pertama Al-Quran, yang kedua dengan solat. Dan kita tahu disebut dalam hadis tentang kemuliaan Al-Quran dan juga solat. Al-Quran dan solat ini sinonim sebab dalam solat itu dibacakan Quran. Dan sepakat ulama bahawa Al-Quran yang dibaca dalam sembahyang lebih afdal, lebih mulia, lebih besar pahala daripada dibaca luar solat. Kerana itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan, diceritakan oleh Ar-Rabi' muridnya, dia khatam Al-Quran dalam solat. Beliau khatam Quran dalam solat. Dan kerana itu Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat berdiri lama lebih mulia daripada sujud lama. Kerana bila berdiri boleh baca Quran. Adapun sujud tidak dibolehkan baca Quran. Tentang kelebihan membaca Al-Quran dalam solat. Pahalanya lebih besar dan lebih mulia. Bahkan banyak, bukan sekadar baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang mereka ini khatam Quran dalam solat. Sebahagian khatam dalam satu rakaat, sebahagian dalam beberapa rakaat yang mereka laksana, yang mereka dirikan dalam qiyamul lail mereka. Jadi orang yang beriman dengan Allah dengan sebenar, hari akhirat, mereka ada hubung kait dengan Quran dengan kuat dan hubung kait dengan solat. Ini juga yang saya sebut indikator. Nak tahu orang tu beriman kuat tak kuat, tengok macam mana hubungannya dengan Quran. Dia baca tak? Dia faham tak?
Dia tahu tak tafsirnya. Dia tahu tak apa yang nak disampaikan, konteks, madmun, kandungan dalam Quran, tak tahu. Dia tidak punya hubungan ataupun kekuatan imannya pada Allah. Sebab Allah memuji orang yang tadabbur Quran. Dan Allah mengingatkan orang yang tidak tadabbur, apakah hati mereka terkunci. Dan Nabi SAW menggambarkan orang yang tak baca Quran itu bagaikan buah kurma yang tak ada bau. Boleh makan tapi bau tak ada. Dengan orang beriman yang baca Quran, buah yang wangi dan boleh dimakan. Itu buah turunjah atau utrunjah. Itu buah seperti buah orange ataupun kita katakan macam limau sangkis yang baunya sedap, makannya pun manis bersari. Dan apatah lagi yang tadabbur, lagi hebat. Mereka sentiasa yang disebut oleh Allah dalam Quran, hudal lil muttaqin, mendapat petunjuk. Sentiasa mendapat petunjuk dengan ayat-ayat yang dibacakan. Kemudian sesudah Allah menceritakan rujukan orang musyrik Mekah itu ialah rujukan yang khianat pada agama Allah. Yang tidak pernah memuliakan Allah. Bagaimana kamu merujuknya? Bagaimana kamu, hei musyrik Mekah, nak tolak dakwah Rasulullah, nak tolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, sehingga kamu lupa Nabi Ibrahim dulu, agama Tauhid. Dan sehingga kamu lupa rujukan kamu ini rujukan fasik. Rujukan yang tidak boleh dipercayai. Rujukan yang rosak. Mereka sendiri tidak pernah memuliakan Allah. Menyeleweng dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala menyebut, menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok yang menyeleweng dalam agama Allah ini. Kata Allah, وَمَنْ أَظْلَمْ, siapa yang lebih jahat? Siapa yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, daripada orang yang berbohong atas nama Allah. Apa yang Allah Ta'ala tak turun, dia kata Allah turunkan. Apa yang Allah tak kata, maka dia kata. Hukum yang Allah tak sebut, maka dia sebut. Ia merujuk pada bukan sekadar Yahudi, termasuk musyrik Mekah yang menyembah berhala. Bila mereka kata kami sembah berhala ini sebagai perantaraan, sebagai syafaat pada hari kiamat kelak. Walhal Allah Ta'ala tak pernah cakap macam tu. Wama, bila mereka berkata ma na'buduha illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak sembah berhala ini melainkan supaya kami lebih dekat dengan Tuhan. Padahal Allah tak pernah kata pun demikian. Lalu kata Allah, siapa lebih zalim daripada orang yang mendustakan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyatakan sesuatu yang tidak dikatakan, bukan yang mengaku nabi pula, walhal dia tidak diberi kenabian, atau yang menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, ini semua berdusta pada Allah. Au qala uhiya ilai, atau yang mendakwa bahawa telah diwahyukan kepada kami. Walam yuha ilai syai', sedangkan dia tak pernah mendapat wahyu. Wa man qala, dan orang yang berkata sa'unzilu mislama anzalallah, saya pun boleh turunkan ayat yang macam Allah sebut. Saya boleh turunkan sendiri ayat macam Allah Ta'ala sebut. Ini semua golongan kelompok-kelompok yang zalim dalam menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam menafikan wahyu yang diturunkan. Lalu mereka mendakwa kami pun boleh jadi Nabi. Lalu mereka mendakwa kami pun boleh diturunkan wahyu kepada kami. Lalu mereka menafikan tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri. Maka kata Allah, ini golongan-golongan pendakwah yang mendakwa dengan dakwaan yang palsu. Sama ada mereka ini seperti yang berlaku kepada Musailamatul Kadzdzab, yang berlaku kepada nabi-nabi palsu yang terkenal dalam sejarah Islam, seperti Al-Aswadul Ansi, seperti Tulaiha Al-Asadi, dan juga orang yang mendakwa boleh bawa ayat seumpama Quran, seperti yang dikatakan oleh pemimpin Quraisy bernama Nadhr bin Haris, yang berkata, aku boleh cerita sama macam Quran. Quran tu cuma cerita dongeng, cerita aku lagi sedap. Yang kata kami, saya kata Nadhr, boleh bawa ayat macam Quran. Sama sedapnya, begitu begini. Maka ini kelompok-kelompok yang zalim. Lalu apa kata Allah? Yang menzalimi ini ingat pada hari di mana datangnya malakul maut. Tak payah cerita kiamat, cerita malakul maut, hari kematian kamu. Kata Allah, walau tara, wahai Muhammad, kalau kamu lihat, izz zalimun, mereka yang mendustakan Allah. Fi ghamaratil maut, ketika mereka dikepung dengan kesakitan kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, dalam keadaan malaikat sedang bersedia untuk mencabut nyawa mereka. Perkataan basitu aydihim, mengepok-ngepokkan sayapnya dengan maksud memukul-mukulnya. Malaikat pukul dengan kepok.
Atau bayangkan kepak malaikat tu tutup langit dan bumi besar dia. Kepak malaikat tu sekuat-kuat senjata yang Allah berikan pada makhluk. Maka mereka dipukul-pukul. Umpama dipukul cemeti bahkan lebih dahsyat. Bila mana malaikat ni beritahu, "Hei orang kafir, kamu akan dibalai dengan azab Allah yang paling keras." Lalu orang kafir tak nak keluar nyawa dia. Sebab dah tahu akan kena azab ni. Lalu mereka cuba menyembunyikan. Roh bersembunyi dalam badan. Lalu malaikat memukul-mukulnya supaya keluar roh tadi. Sambil berkata, malaikatnya berkata, "Akhriju anfusakum." Keluarkan roh kamu, keluarkan. Keluarkan diri kamu. Sebab roh tadi menyorok kerana takut. Maka keluarkan diri kamu. Al-yaum, hari ini, tuzawna azabal hun. Kamu akan dibalas dengan azab yang paling hina. Bima kuntum takulun. Disebabkan perkataan kamu ala Allah, kepada Allah. Ghair haq, dengan penuh pendustaan dan pembohongan. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kamu sombong dengan segala perintah Allah. Dua kesilapan mereka. Pertama, takfur. Berbohong atas nama Allah. Yang kedua, sombong. Bila lengkap dua ni, maka sempurnalah azab Allah. Kekal dalam neraka dan diazab sampai bila-bila. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu semua. Maka Allah menyebut hakikat semua manusia. Tadi cerita golongan-golongan yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, mempermainkan perintah Allah, menafikan wahyu. Kali ini Allah menyebut secara umum. Walaqad ji'tumuna furada. Sesungguhnya kamu akan datang kepada kami bersendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami ciptakan kamu bersendirian. Waktu kami ciptakan kamu, tak ada sekutu, tak ada berhala, tak ada benda lain melainkan kamu dan kami. Ingat balik, kamu dulu masa datang, adakah lahir-lahir itu semua berhala? Kamu ikut peraturan kami, perintah kami. Tiba-tiba kamu jadikan bagi Allah sekutu. Ingat, kamu akan datang bersendirian. Tanpa ada sekutu yang kamu dakwakan tu. Sebagaimana kamu dahulu diciptakan. Wa taraktum ma khawwalnakum. Dan kamu akan tinggalkan apa sahaja yang dimiliki oleh kamu. Apa sahaja yang kamu syirikkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wara'a zuhurikum. Di belakang kamu. Maksudnya tak akan lagi beri manfaat. Harta benda kamu, anak pinak kamu, sekutu-sekutu kamu. Yang selain pada Allah, semuanya kamu tinggal belakang. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ. Dan kami takkan lihat mana-mana sekutu-sekutu bersama dengan kamu. Yang kamu dakwakan menolong dan membantu kamu. أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء. Yang kamu dahulu sekutukan kami dengannya. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ. Hari ini terputus segalanya. Tinggal kamu bersendirian. وَضَلَّ عَنْكُمْ. Dan sia-sialah apa yang telah kamu lakukan. Apa yang kamu dakwa sebelum ini? Yang kamu dakwa patung ni Tuhan, yang kamu dakwa ini boleh tolong, ini boleh bantu. Semua dakwaan itu tak laku di sini. Kamu akan menghadap Allah bersendirian. Dihisap dengan amalan, dengan kejahatan. Atau dihisap dengan ketaatan dan kebaikan kamu. Yang baik maka beruntung. Yang jahat, ingat, kamu tak akan ada pembantu. Kamu tak akan ada penuh. Terputus segala sebab. Zuriat dan keturunan, kawan, sahabat, dan apa sahaja yang kamu dakwa boleh membantu, memberi syafaat, semuanya di sini tidak lagi berguna, yang melainkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.